So hari ni kita akan bincangkan soalan latihan hari tu. Sepatutnya kamu dah siap. Sepatutnya kamu dah siap dan kita boleh terus bincang. Tapi yang cikgu tengok bayar seorang je yang buat. Bagus bayar. Dia buat dalam buku lagi. Kalau patutnya boleh buat jawab terus dalam ni saja. Alip yang kata nak join, Alip tak ada. Alip tak ada kan? Kenapa nama Alip? Alip ada? Tak ada. Ada kah? Belum. 26. Cuba tak? Dan Syahrin Mas tu hantarnya. So yang lain semua tak tahulah mana kan dia menghilang. Mungkin kerja dah siap tapi dalam hayat yang lepas lah. Okay, so hari tu cikgu dah bagi kamu video. Dah patutnya kamu dah tengok. Kalau rasa tak faham lagi tengoklah sampailah kamu faham. Ini soalannya. Yang ni cikgu tak nak ulang lah sebab soalan ni cikgu dah bagi dah kan. Cikgu bagi hari tu bincangkan, cikgu bagi 2 jawapan tak salah cikgu. Muka surat 9 ni. So yang ini saja cikgu tak bagi jawapan. Start muka surat 10 ni cikgu minta kamu buat sendiri kan. So kita tengok kat sini. Cikgu minta kamu tengok juga, rujuk juga pada ini. Cik tak start lagi presenting kan. Okay. So ini cikgu dah sertakan, cikgu dah bagi setiap orang, dah bagi dalam grup soft copy module. Kamu tak perlulah nak print sebenarnya. Kalau nak print pun kamu boleh print 2 page sekali. Supaya dia kurangkanlah sikit dia punya kertas kan. Sebab yang ini pun kalau yang ini ada berapa surat 30. Sebab nanti kamu bila dah dapat modul sama juga benda yang sama. Sebenarnya dalam modul kamu tu. Sebab tu cikgu bagi part-part saja bila kamu nak kena buat yang latihan tu kamu boleh print yang latihan yang cikgu bagi saja. Ataupun kalau rajin macam Bahaya boleh tulis. Disalin balik. Dia tulis balik jawapan dia mana. So kat sini dia dah ada dah. Dia dah listkan dah apa ejen-ejen penurunan dan ejen-ejen pengoksidaan. So maksudnya awak kena hafal lah. Tugas kamu adalah hafal sekejap ni pula mouse. Maksudnya dalam tu. So yang ini awak tengok kat sini ada ejen penurunan ialah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Yang ejen penurunan up to kan, cikgu selalu gunakan perkataan up to. Ini ejen penurunan. So dia adalah bahan yang mengalami proses pengoksidaan. Dia mengalami PO, proses pengoksidaan. Dan dia berada pada anode. Ingat perkataan anode hari tu cikgu dah tekankan banyak kali. O tu untuk oxidation dan D untuk derma elektron. Maksudnya derma elektron dia tolak elektron lah. Dia tolak elektron, so elektron berada selepas dari anak panah. Banyak kali cikgu tekankan yang itu. Awak kena kuasai yang ni, awak kena tahu yang ni dulu. Ejen penurunan dia mesti mengalami proses pengoksidaan dan dia melepaskan elektron. Berada pada terminal negatif lah. Kalau tidak sabar ya. Macam-macam pula gangguan. Hello. Belum. Cukup okey kah? Okey, bye. Sorry gangguan pula. So yang untuk ejen pengoksidaan dan sebaliknya lah. Kalau ejen pengoksidaan apa ni? Ejen pengoksidaan dia akan mengalami proses penurunan. Proses penurunan dan dia akan, yang kalau tu dah derma, yang ini akan terima lah. Dia akan terima elektron dan dia berada sebelum anak panah. Kalau ni terminal negatif, ini adalah terminal positif. So awak tengok pada contoh-contoh kat sini dia dah bagi dah. Kalau awak dah hafal kat situ kan. So ni ferrum 2. Bila kata ion ferrum 2, tak kisahlah ferrum 2 apa, klorida ke, ferrum 2 nitrat ke. Dia adalah ejen ejen penurunan.
Okay, ejen penurunan sebab dia akan mengalami pengoksidaan. Awak nampak kat sini pun. Okay, awak tengok pada nombor dia pun. Daripada 2 positif kepada 3 positif. Maksudnya dia positif 2. Okay, nombor persediaan ingat kena ada simbol dulu. Okay, baru nombor. Kepada 3, positif 3. Okay, nombor pengoksidaan dia bertambah. Okay, ni lagi menguatkan pembuktian bahawa dia mengalami proses pengoksidaan lah. Dan ni nampak elektron dia berada selepas anak panah. Elektron dia duduk selepas anak panah. Dia melepaskan elektron. Dan pemerhatian dia adalah daripada larutan hijau kepada larutan perang. Larutan hijau kepada larutan perang. So yang ini kalium bromida pula. Kalium bromida kita akan ambil bromida saja sebab kalium ni dia punya ingat tak Cucu kata dia adalah ion pemerhati. Kalium dalam ni dia akan jadi ion pemerhati. Sebab sebelum pun dia dalam keadaan ion, selepas pun dalam keadaan ion, dia tak berubah dia punya jenis zarah dia. Jadi dia hanya berfungsi sebagai ion pemerhati. Manakala untuk bromin pula, ion bromida ni, ini dalam keadaan ion kan, dia KBr. Bila dia KBr, dia dalam keadaan ion. Kemudian dia akan berubah jadi, ni awak nampak kat sini, dia berubah jadi molekul. Ni ion, dia jadi molekul. Dia berubah keadaan zarah dia. Dan dia punya nombor peoksidaan, kat sini berapa ni nombor peoksidaan Br minus ni? Berapa nombor Negatif peoksidaan? 1. Yes, negatif 1. Yang ini berapa nombor peoksidaan bromin? Kosong kot. Yes, tak ada kod-kodnya, kosong. Okay, bila awak tak tengok tadi nombor kat atas ni, tak ada cas kat atas tu, confirm memang dia kosong. Okay, kena ingat kat situ. Dan pemerhatian dia adalah tidak berwarna kepada warna perang sebab ion bromida dalam keadaan ion, dia tak ada warna. Okay, bila dia dah dioksida kan, dia akan bertukar jadi molekul bromin. Molekul bromin dia ada warna iaitu warna perang. Dia akan jadi larutan berwarna perang. Okay, so yang ni pun nampaklah elektron dilepaskan. Okay, elektron dilepaskan sebelah sini. Okay, so ini pun samalah. Okay, cikgu bagi contoh kat sini, awak tengoklah nama kalium bromida, ada kalium iodida, ada hidrogen sulfida. Okay, hidrogen sulfida pun sama. Okay, dan logam zinc, itu semua contoh-contoh ejen penurunan. Okay, manakala untuk ejen pengoksidaan, la ilaha illallah. Okay, untuk ejen pengoksidaan, dia akan mengalami penurunan. Dia sebaliknya lah. Dia akan mengalami penurunan. Yang ini daripada positif 3, dia akan jadi positif 2. So nombor peoksidaan dia berkurang dan awak nampak dia terima elektron. Dia kena sebelah-sebelah lah. Sebelah mesti ejen penurunan, sebelah lagi mesti ejen pengoksidaan. Sebab itu ada, kita gunakan YouTube ni. Tube U ni untuk mengasingkan 2 jenis larutan tapi kita letakkan satu jambatan garam. Ataupun kita letakkan satu larutan kat sini. Dan larutan ni memang selalunya kita akan gunakan sama ada kalium nitrat, natrium klorida. Yang awak selalu tengok dalam buku tu digunakan asid sulfurik. Fungsinya sama iaitu membenarkan ion-ion daripada 2 larutan mengalir melaluinya. Fungsi dia awak kata untuk memisahkan 2 larutan. Walaupun itu memang fungsi juga tapi fungsi utama. Yang ini yang paling tepat. Yang tepat adalah benarkan ion-ion mengalir melaluinya. Daripada 2 larutan mengalir melaluinya. Baru ada fungsi lain. Fungsi lain ni senang kata abaikan lah. Tak payah ingat pun tak apa. Sebab dia akan tanya ini. Ini yang jawapan yang paling tepat. Cuma yang ni untuk pengetahuan kamu sajalah fungsi-fungsi lain. So awak kena ingatlah untuk ejen pengoksidaan ada ferrum 3. Ada air bromin, molekul bromin lah maksudnya molekul bromin, kemudian molekul klorin, kalium manganat, kalium manganat 7 berasid, kemudian kalium kromat 6 berasid. Ada perkataan berasid Tertinggal berasid ni salah ni.
Okay, kena berasid. Dan dia punya setengah persamaan tu yang penting untuk awak ingat ni. Setengah persamaan yang ni mungkin agak susah sikit tapi wajib ingat. Okay, wajib ingat. Dia yang ini, okay, kalau cikgu ada cara nak ingat juga sebenarnya yang untuk ini. Ni adalah Man dan 4 orang ditolak pinangan. Okay, MM tu kan. Man dan 4 orang ditolak pinangan menghancurkan 8 hati dan 5 emosi. Kemudian mandi 2 kali dengan 4 baldi air. Okay, untuk manganat dia ada cara nak ingat. Yang di kromat ni tak ada cara nak ingat. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Okay, man dan 4 orang. Okay, 4 orang ni kan 4 O. Ditolak pinangan, menghancurkan 8 hati. Okay, HT ni kan tambah. Okay, hati. Dan 5 emosi. Jadi mandi 2 kali. Mandi 2 kali dengan 4 baldi air. Itu terpulanglah, awak boleh buat ayat lain. Okay, itu bukanlah kata wajib ingat cara macam tu. Okay, terpulanglah cara macam mana. Sama juga macam yang cikgu ajar 4 orang hitam ditolak oleh orang-orang kampung. Okay, yang itu pun awak kena ingat jugalah. Yang itu pun antara yang macam susah sikit lah setengah persamaannya. Yang lain sebenarnya dia lebih kepada awak nak letak daripada ion kepada molekul dan kat mana elektron tu nak duduk. Yang ini memang agak susah sikit tapi wajib ingat di kromat dan manganat punya setengah persamaan. So baru kita tengok pada soalan. Nampak kat sini dia ada ferrum 2 nitrat dan kalium dikromat. Sebelum jawab, awak kena kenal pasti dulu. Okay, ferrum 2 nitrat ni ejen apa? Kalium bromat ni ejen apa? Okay. Alip tak masuk lagi ni. Okay, ejen penurunan. Kalau boleh suara sebab cikgu kan paparkan ni, cikgu tak nampak tau awak punya tu. Ejen penurunan ferrum 2. Ejen penurunan. Okay, kenapa dia ejen penurunan? Sebab dia mengalami pengoksidaan. Kan 2 kan, awak kena ingat. Kalau 2 mesti nak jadi 3. 2 mesti dia akan pergi jadi ferrum 3. Dia tak akan jadi ferrum lain dah. Okay, daripada ferrum 2 mesti akan jadi ferrum 3. So nombor pengoksidaan dia bertambah. So dia mengalami proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan sebab nombor pengoksidaan dia bertambah. So dia ejen penurunan. Bila dia ejen pengoksidaan, dia derma ke terima elektron? Dia derma. Yes. Yang belajar kelas ni bayar seorang je. Yang lain mana lah. Ada Yang lain tak cikgu. ada. 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 Yang tak ada. Itu orang. Okay. Kena ingat ni dulu. Sebelum awak lengkapkan ni, cari ni dulu. Okay. Kat sini awak cari dulu. Conteng dulu apa. Kemudian yang ni kalium dikromat berasid. Dikromat tadi kita dah beritahu dia adalah ejen pengoksidaan. Okay. Dia apo. So bila dia apo, dia akan mengalami proses penurunan. Okay. Bila mengalami proses penurunan, dia akan terima elektron. Cikgu letak anak panah siap-siap supaya tahu, oh dia sebelum anak panah. Yang ni selepas anak panah. Okay, awak kena ingat. So, dia punya bahan dan proses dia tulis situ. So, bagilah terpulang yang ni. Terpulang awak nak tulis yang mana dulu. Okay, contoh awak selesa. Awak nak ikut tempatkan X kat sini, Y kat sini. Masukkan. So, bahannya tulis je lah balik. Larutan ferrum 2 nitrat. Ataupun awak nak tulis formula saja pun boleh. Okay, yang ini awak tulislah cikgu tulis formula je lah K2 CR2 O7. Okay, so proses dia apa yang sini? Ferrum 2 nitrat proses apa? PO ke P2? Belum, orang tak ada. Apa cikgu?
Ni proses dia. Ferron 2 nitrat ni pengoksidaan ke penurunan? Proses dia. Peroksidaan. Eh, Peroksidaan. cikgu dah tulis kat atas ni pun kenapa macam blur je, nampak tak korang ni? Saya nampak, tadi tak Nampak. dengar. Okay, proses pengoksidaan. So bila yang ni pengoksidaan, mesti yang sebelah ni penurunan. Penurunan. Dia Penurunan. proses penurunan. Cikgu bagi dia punya gitu je lah. Okay, setengah persamaan, awak kena ambil ferrum je. Nitrat ni adalah ion pemerhati. Okay, so awak ambil ferrum je. Dia adalah daripada ferrum 2. Kenapa ferrum 2? Nampak nombor pengoksidaan dia kat sini. Nombor Roman dia. Okay, bila 2 Roman, 2 lah. 2 plus. Okay, kemudian dia akan, tadi kita dah tahu dia elektron dia dekat sebelah sini. Okay, dan dia akan jadi ferrum 3. Okay, tambah. Elektron dekat sebelah, lepas anak panah, melepaskan. Okay, so yang ni dah settle lah. 3 tambah negatif 1, so jadi 2. Okay, 3 tambah negatif 1 ni negatif 1 kan, dia negatif lah ni sebenarnya. Okay, tapi kita tak tulis lah negatif 1 tu. Kita tak tulis lah 1, kita hanya tulis negatif saja. So nampak 3 tambah tolak 1, jadilah 2. Okay, so ni dia punya setengah persamaan. Ferrum senang. Okay, bila yang kalium dikromat, yang ini yang awak kena tahu. So dia punya kalium dikromat. Saya nak cuba. Tadi si Bahiyah punya kertas je cikgu dah tanda. Yang ni awak boleh tengok je. Okay, sementara yang awak belum hafal lagi kan, awak boleh tengok kat situ adalah Cr2O7. Okay, dikromat akan 2 minus, dia akan terima 14 Elektron. hidrogen. Okay, dia akan terima juga 6 elektron. Okay, menghasilkan Cr3+, okay, 2 Cr3+, tambah dengan 7 air. Okay, tambah dengan 7 air. So kat sini, ni dikromat punya ni. Awak nampak kat sini dia sebelum, yang ini selepas elektronnya duduk kat situ. Okay. Kenapa Alif tak masuk? Sebab dia cakap tadi dia tak faham tahu benda ni. Geram juga Alif tak masuk. Mana Alif ni? WhatsApp saya pun dia tak balas. Tak tahu dia. Tidur ke apa? Busy kot. So tengok balik kejap. Okay, so kat sini terangkan. Okay, awak kena terangkan kenapa dan bagi tahu inference. Okay, untuk penerangan awak boleh cakap, awak terangkan balik ikut pada dia punya formula ataupun setengah persamaan ni. Yang awak nampak kat sini adalah ion ferrum 2. Awak boleh macam ni apa? Ion Fe2 plus. Apa? Melepaskan ke menerima elektron dalam ni? Melepaskan. Okay, melepaskan. Yang lain jangan blur sangat. Asyik suara bayar je yang lain mana lah Jangan senyap sangat. Awak tengok kat sini yang ni menerima, dia dekat. Okay, menerima. So yang ni sorry. Okay, melepaskan. Tengok kat situ ada berapa elektron? 1 elektron. Tapi elektron tak boleh tulis formula E saja Yang ni tak apa. Fe2 plus okey. Bila dalam ayat elektron tu kena nama penuh. Melepaskan 1 elektron menghasilkan tekan apa? Fe ion Fe3 plus. Plus. Okay. Ion Fe3 plus. Tu terangkan dekat inference ni awak boleh tulis ion ferrum 2 plus dioksidakan. So awak nak terangkan pasal inference dia. Ion ferrum 2 dioksidakan. Tak apa Syarin, kau sakit tekak bukan kau yang nak bercakap. Cikgu yang bercakap. Okay. So kalau tak tulis ion, kena tolak yes. Ion kena tulis.
Ion ferrum 2 ni. Kena ada perkataan ion ni. Jangan terus tulis Fe2 plus saja. Ion mesti wajib tulis. So kat sini settle. Yang ini adalah ion dikromat. Ion, awak tak tahu nama dia kan, kita awak compare nama dia apa. So awak buatlah ion Cr2O7 minus menerima berapa elektron? Yang ni tak payah awak abaikan saja. Yang 14 H plus ni kan tak payah. Awak hanya tulis berapa elektron saja. So menerima 6 elektron. Elektron. Menghasilkan menghasilkan ion Cr3 plus. So apa yang berlaku adalah ion Cr2O7, ion dikromat ni diturunkan. Diturunkan. Yang ni dioksidakan, yang ni diturunkan. Awak jangan tengok kat sini tau. Awak jangan tengok yang 2 minus, yang ni 3 plus cikgu. Ni daripada 2 minus jadi 3 plus. Patutnya ni dioksidakan. Awak tak boleh kira macam tu tau. Yang ini adalah bagi keseluruhan. Cikgu takut nanti cikgu. Yang ni tadi cikgu kata 2 plus kepada 3 plus dioksidakan. Yang ni 2 minus ni cikgu. Negatif 2 kepada 3 plus. Kena kira ikut kaedah pengiraan hari tu yang cikgu bagi. Cr2O7. Cikgu nak buat pembuktian nombor dia. Yang ini, ni Cr yang kita nak cari. So ada 2 Cr. Ada 2 Cr. Ambil awal tu. Yang ni ada berapa oksigen? Ada 7 oksigen. 7 oksigen. So tuliskan, gantikan dengan nilai dia. 2 Cr ni kita tak tahu 2 Cr lagi. Kita gantikan dengan 2x lah. 2x. 7O. O ni kita tahu dia adalah 7 negatif 2. Charge bagi oksigen kan negatif 2. Sama dengan negatif 2. Ni. Sama dengan negatif 2 kat situ awak masukkan. Kemudian 2x ni kita biar 2x. Yang ini jadi negatif 14. Tolak 14 sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini 2x ni masih kat sini. Yang ni bawa ke belakang. Dia akan jadi sama dengan negatif 2 tambah 14. So negatif 2 tambah 14 berapa? Positif 12. Positif 12. Tu untuk 2x. Sekarang untuk x saja positif 12 bahagikan dengan 2. Awak akan dapat positif 6. 6. Ya, awak akan dapat positif 6. Bermaksud untuk CR sahaja awak akan dapat positif 6. Positif 6 kepada positif 3. Nombor tu makin bertambah ke makin berkurang? Berkurang. So betul lah dia diturunkan. Awak kena buktikan macam tu. Nak tunjukkan nombor dia. Jangan tengok kat sini. Yang ni adalah campur dengan oksigen. Bila kita nak ambil CR sahaja, awak kena kira macam yang cikgu ajarkan dalam kelas awal-awal hari tu. Taklah kelas awal, kelas kedua kot yang cikgu bagi video tu. Awak kena tengok balik cara nak kira. Paling pentingnya kena rajin. Kita pun tak tahu lagi bila kita nak jumpa ni, tambah lagi 2 minggu PKP. Lagi macam-macam lah kan, beku dah otak tu. Cuba buat. Awak tak cuba dulu macam mana awak nak tahu awak boleh ke tak boleh jawab. Cuba. Jangan malas sangat. Tahun ni nak SPM ni. Awak nak tahu ni SPM. So pemerhatian untuk ferrum 2. Dia punya pemerhatian dia adalah daripada LaH. Larutan hijau dia akan jadi larutan perang, lapang. Larutan hijau menjadi larutan berwarna perang sebab ferrum 2 ni warna dia hijau. Bila dia jadi ferrum 3 dia akan berubah warnanya kepada warna perang. Manakala untuk helium dikromat asalnya adalah awak kena ingat perkataan Johor. Johor adalah
Daripada jingga kepada hijau. Larutan jingga kepada larutan jingga pun dah ni jingga kepada larutan hijau. Lahaj. Kalau untuk kalium manganat berasid, awak ingat perkataan YouTube. UTB, ungu kepada tidak berwarna. Untuk kalium manganat, KMNO4. KMNO4 warna ni, kalium dikromat, Johor. Dan lukis arah elektron dalam rajah. Macam yang cikgu semak bayar punya jawapan tadi, dia terbalik. 2 kali jawapan tu, 2 kali dia terbalik. Awak tengok kat sini, yang mana yang melepaskan? Ferrum 2. Yang terima kromat. Di kromat tu. So awak tengok kat sini. Lukiskan arah dia Allah. Lukiskan arah elektron. Saya tak tahu lah cikgu Ava dia dari mana. So itulah, tengok sini. Bila kata derma elektron, mestilah asal elektron tu dari sini. Kan awak dah, situ cikgu kata awak kena tahu ni, up to PO ni, ejen penurunan, dia akan mengalami peroksidaan. So dia akan melepaskan elektron. So elektron asal dia mesti daripada larutan sini. So dia akan bergerak. Sebab yang ni kan tadi terima. Ni terima. Terima daripada ni sebenarnya. Dia terima daripada larutan yang inilah. Yang ini punya larutan bagi elektron dia pada larutan yang lagi satu. So elektron tu ke sinilah. Dia punya arah dia. Boleh ke tak boleh ni? Risau, senyap je ha. Boleh. Saya faham dah. Senyap. 50-50. Tak boleh lah 50-50. Cikgu dah bagi video. Cikgu terang lagi hari ni. 50-50 lagi. Apa dia, Viana? Saya nampak gelap je. Nampak gelap? Lain Kau saya jangan slow. nampak gelap. Slow pula. Video tu kau boleh tengok ke tak? Kau dah tengok belum YouTube tu? Audio boleh dengar. Yelah, tengok tak video yang cikgu bagi hari tu? Cikgu suruh tengok YouTube hari tu kan? Siapa tadi? Viana yang bercakap. Siapa yang cakap tu? Najwa. Najwa kau dah tengok belum YouTube cikgu bagi? Belum. Susu belum. Cikgu suruh tengok dan fahamkan. Barulah boleh buat latihan. Ni tak nak tengok, tak nak fahamkan. Macam mana? Nanti saya tengok. Saya subscribe, like and share. Nanti sangat. Tak nak nanti fahamkan sendiri tak apa. Tak perlu share pun tak apa. Fahamkan untuk awak, kegunaan awak juga. Sebab dah banyak kita nak guna lepas ni. Namakan satu bahan lain yang boleh gantikan ferrum 2 nitrat. Awak gunakanlah yang ini. Cikgu dah bagi tadi kan list dia. Cikgu kata awak pilih je mana-mana. Awak tak nak, dia kata yang boleh gantikan ferrum 2. So awak ambil lah, awak nak buat kalium bromida ke, kalium iodida ke, ataupun hidrogen sulfida ke, ataupun logam zinc. So yang ini awak ambil lah mana-mana. Pilihlah mana-mana antara 4 ni atau 5 ni kat sini. Untuk jadikan pengganti bagi larutan ferrum 2 nitrat. Ambil yang dekat sebelah satu tu. So ni satu soalan. Kita tengok lagi soalan pemindahan elektron melalui satu larutan. Kali ni dia bagi bentuk soalan yang sebenar. Soalan SPM macam ni lah. Yang ni pun cikgu dah terang itu kan. So cikgu yang ni cikgu dah terangkan dalam video. Yang cikgu tak terangkan adalah satu lagi soalan. Cikgu minta kamu buat sendiri. Yang soalan 10 ni. Yang ini yang cikgu minta kamu selesaikan sendiri. Ini soalan mengkaji pemindahan elektron pada satu jarak. Inilah jarak kan guna YouTube. Kalau pemindahan elektron pada satu jarak je mesti gunakan YouTube ni. Tube U ni. Sama juga kat sini dia ada ferrum 2 sulfat dan air bromin. First kali cari dulu siapa ejen pengoksidaan, siapa ejen penurunan. So apa? Ferrum 2 sulfat ejen pengoksidaan ke penurunan? Penurunan. Sebab awak tahu dia akan mengalami pengoksidaan, dia ejen penurunan. Sebab awak nampak kata kunci 2 ni je. Kau nampak ferrum 2 mesti akan jadi ferrum 3.
mesti dia akan bertambah nombor peoksidaan dia. So dia akan mengalami proses pengoksidaan. Bila proses pengoksidaan dia akan melepaskan elektron. Tiga benda ni core ni mesti kau betul-betul korang kena betul-betul fahamkan. Selagi korang tak faham kat sini, sangkut dekat benda ni, sangkut soalan-soalan lain. Benda ni core dia. Dia punya apa tu yang paling utama yang awak kena tahu. So kat sini bila dah ini ejen penurunan, yang sebelah lagi yang berlawanan dengan dia lah ejen pengoksidaan. Dia mengalami proses penurunan dan dia menerima elektron. Yang ni kira mudah lagi tahu. Nanti lepas ni awak akan tengok yang ada nombor lagi. Numbering. Sebab cikgu pun kena 2 kali tau. Hari tu cikgu dah sekali dah bengkel dengan cikgu Azmi. Dan hari Jumaat ni pun, walaupun hari Jumaat cuti, malam lagi kami akan ada bengkel sekali lagi untuk ajar pada kamu. Jadi harap sangat yang ini kamu betul-betul fahamkan dulu. Jangan ambil mudah lah. Yang form 4 ni dah ambil mudah, biar saja. Bila dah form 5 pun ambil mudah lagi. Bila dah nak SPM, mulalah tercungak-cungak. Tak boleh nak kejar. Jangan biasakan macam tu. Kena cuba dari sekarang. Cuba biasakan jawab. Okay, so kat sini asid sulfurik cair sama lagi digunakan. Kita tengok kat sini arah aliran elektron. So kat mana elektron tu mengalir? Daripada P ke Q ke Q ke P? Selain daripada bahaya. P ke Q. P ke Q. P ke Q. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tadi? Senyap pula dah. Siapa yang jawab tadi? Bahaya yang jawab. Orang Saya lain. tak tahu apa-apa. Macam mana saya nak Saya jawab? macam dengar suara orang lain. Orang lain mana tak akallah. Ramai-ramai cikgu tengok kat sini ada 10 orang ni. Ada 9 orang dah betul kurang seorang. 9 orang dah. Jamira tak lain. So mana yang lain ni? Yang lain tak ada bersuara, Syarin? Macam mana saya nak jawab? Cikgu saya tak nampak apa-apa. Yang nampak ni. Saya Yang tak diam nampak tu. Yang sebab apa? Dia tak tahu apa-apa. Tahu apa pula? Mana boleh macam tu ni dah. Masuk soalan ketiga dah cikgu bincang. Janganlah kau semua tak boleh, tak ada. Sakit tekak pula, geram pula tu. Aziz, arah aliran elektron daripada P ke Q ke Q ke P, Aziz? Q ke P? Q ke P, Aziz cakap. Q ke P. Sini. Betul? Ada matahan? Daripada yang lain? Was-was lah. Was-was? Saya jawab macam tu tadi. Rasa Okey, betul. sekarang tengok sini. Sebab dia negatif. Sebab dia ada negatif. Sekarang ni bila ni selepas anak panah, maksudnya dia melepaskan. Kalau dia melepaskan, mestilah asal elektron tu dari P. Asal elektron tu dari P. P yang akan melepaskan elektronnya. Melepaskan, ni kan lepaskan. So yang ni lah elektron akan dilepaskan oleh P. Yang ni kan terima. Dekat Q kan dia terima elektron. So elektron tu akan diberikan kepada dia. Kena fahamkan betul-betul lah. Yang ni cikgu dah bagi dah ni. Tadi pun soalan tadi pun sama juga. Bila dia selepas anak panah, elektron tu dilepaskan. Dia yang akan keluarkan. Elektron tu disingkirkan, dibuang. Yang ni terima. So Q pun dapatlah. Elektron daripada P. Jangan terbalik. Cuba tengok banyak kali. Ulang banyak kali video tu. Untuk orang fahamkan. Bukan cikgu buat suka-suka. Bukan sebab cikgu nak jadi YouTuber. Tak adanya. Kalau buat jadi YouTuber lagi macam-macam kan. So yang ini cikgu hanya sekadar nak bagi kamu faham. Supaya nanti bila nak sekolah tak adalah kita kena ulang benda yang sama. Sebab tahun ni adalah tahun untuk kita lajukan, banyakkan benda-benda yang kita tertinggal tu. Dan kita teruskan, kita tak boleh nak ulang balik. Kita takut nanti banyak sangat awak tertinggal kalau awak biarkan saja. SPM So tahun yang depan lah. Boy, mana nak tahu.
Aku sanggup lagi. Form 5 lagi tambah lagi dah lama. Dia orang itu pun dah terseksa tau. Dah hilang semangat dia juga tengok tu. Okay, so Sian, fungsi. Sian ni. Diri sendiri nasib pun tak tahu lagi kan macam mana. Okay, fungsi asid sulfurik. Yang duduk kat sini, apa fungsi dia tadi? Membenarkan ion-ion mengalir. Okay, benarkan ion-ion bergerak ataupun mengalir melaluinya. Itu je fungsi dia. Okay, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Tak perlu daripada dua larutan pun tak apa. Okay, membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Sebab ion-ion duduk dalam ni. Okay, ion-ion ada cas tadi lah. Okay, yang ferrum tu plus. Yang apa ni sebelah sini Br minus. Ni ion-ion, ni ion yang ada charge ni. Dia duduk kat belah dalam. Okay, dalam larutan tu. Okay, yang mana elektron dia akan lalu pada wayar luar. Ion-ion yang bercas ni akan duduk dalam larutan. Dia akan bergerak melalui larutan asid tadi. Okay, so nyatakan pemerhatian. Okay, pemerhatian bagi ferrum 2 sulfat. Daripada apa jadi apa? Lahas ke lapang. Okay, dia akan jadi dari larutan warna hijau. Okay, lahas jadi lapang. Larutan berwarna perang. Okay, so yang dekat sebelah tadi kan gambar Raja 2 tadi. Yang ni warna dia asalnya warna hijau. So bila habis eksperimen dia jadi warna perang. Okay, berubah warna. Bila dah habis berubah warna tu maksudnya dia punya tindak balas dah selesai lah. Okay, manakala air bromin pula asalnya adalah warna perang. Okay, larutan perang. Okay, asal warna perang. Bila dah habis bertindak balas, dia akan jadilah latap. Larutan tak berwarna. Okay, dia akan decolorize, tak berwarna dekat sebelah sini. Okay, pemerhatian pun awak kena hafal. Kalau banyak-banyak buat latihan, insyaAllah awak boleh ingat. Okay, ni buat latihan sikit berhenti, tak buat latihan pun ada. So memang tak boleh ingat lah. Banyakkan buat latihan. Okay, jangan tunggu cikgu je bagi. Okay, tulis setengah persamaan bagi tindak balas TP. P tadi adalah ferrum. So dia samalah macam tadi, ferrum 2. Dia akan jadi ferrum 3. plus. Okay, so elektron dia duduk kat sini sebab dilepaskan. Kalau tak ingat lepas ke tak nak duduk kat mana elektron, cikgu kata tengok pada bilangan yang banyak. Yang ni ada 2,000 contoh, orang ni ada 2,000, yang ni ada 3,000. Dia akan pilih yang lagi banyak, nilai yang paling banyak. 3,000 lah dia akan duduk kat sini. Kan, perempuan akan duduk yang orang lagi banyak duit. Tak semestilah, contoh yang dalam ni sajalah. Okay, manakala yang Q pula dia daripada air bromin. Air bromin di dalam molekul. So dia akan berubah menjadi ion bromida. Okay, molekul akan jadi ion. Ini walaupun ion kepada ion, tapi dia ada perubahan dari segi nombor pengoksidaan dia. Okay, nombor pengoksidaan dia berubah. So tak apalah yang ini daripada molekul kepada ion. So elektron nak duduk di mana? Elektron awak kena ingat, elektron dia charge negatif. Bromin pun charge negatif. So negatif dengan negatif tak boleh duduk sama-sama. Okay, tak boleh duduk sekali. So elektron akan duduk di sini. Dia terlalu rapat. Padam sekejap. Okay. Tahukan sikit. Br minus. So elektron tak boleh duduk sekali dengan Br ni disebabkan charge dia negatif. Elektron pun negatif. Okay, perempuan tak boleh sekali dengan perempuan kat sini. So kena elektron ni. Okay, sampai sini belum habis lagi tahu. Setengah persamaan dia wajib kena seimbangkan. Okay, sebab setengah persamaan untuk markah dia. 2 markah saja. 1 markah ni, 1 markah sini. So awak tak boleh nak pilih. Kalau macam tulis persamaan, okay, menulis persamaan awak boleh pilih awak. Kalau kita awak tak yakin sangat nak seimbangkan, asalkan bahan dan hasil kamu betul, awak dah dapat 1 markah. Okay, tapi kalau untuk setengah persamaan, tak boleh tak seimbangkan. Wajib seimbangkan. So kat sini BR ada 2. Okay, kaki dia ada 2. So yang ni kena buat 2. Okay, dia dah 2, sini pun kena ada 2.
So bila ada dua perempuan kat sini, tak seimbang sini satu perempuan, so kena darab dengan 2. Okay, kena darabkan dengan 2 barulah dapat yang seimbang. Okay, barulah awak dapat 2 markah kat sini. Okay, so ejen peoksidaan tadi kita dah tahu ejen peoksidaan adalah ni. Okay, awak boleh tulis bromin, bromine. Ejen penurunan siapa? Lawatan ferrum 2 sulfat. Okay, awak boleh buat laratan ferrum 2 sulfat ataupun awak boleh buat ion ferrum 2. Ataupun awak boleh tulis teruskan larutan ferrum 2 sulfat. Okay, so awak dah masukkan di situ. Settle. So nyatakan nombor perubahan nombor pengoksidaan bagi ferrum. Okay, kita tengok balik dekat sini. Ni. Ada nombor dia kan. Bertambah berkurang. Bertambah. So tulis sini lah perubahan dia bertambah. Dari Dari positif. Ingat nombor positif kita tulis positif 2 kepada positif 3. Bila exam tak bagi template ni dia tak ada ni titik-titik dari titik-titik tak ada. Cikgu Azmi dah bantu kamu bina ayat. Macam mana kamu nak bina ayat? Bina ayat jawab secara mudah. Tak perlulah buat ayat panjang-panjang kan. Tu je cara buat. Tambah dari positif 2 ke positif 3. Yang ini pun apa yang boleh gantikan air bromin? Boleh ambil air klorin. Ada lagi apa? Ada lagi apa? Kalium menganat Kalium beresid. menganat. Kalium menganat. Kalium menganat 6. 6 ni 7. 7. Beresid. Betul lah kalium menganat 7. Kalium dikromat 6. Beresid. Kalium menganat 6 beresid. 7 beresid. Kalium dikromat 6 beresid. Pilihlah mana-mana yang kat dalam ni. Okay. Pilih yang ada berapa kat sini, ada 4. Dia ada 4 kat sini. Pilih saja mana-mana. Dalam modul kamu pun ada. Ni modul yang lama ni. Cikgu tengok skema yang lama supaya senang nak buka tunjuk pada kamu. Okay. So cikgu bagi sampai 12 je kan hari tu. Yang ni pun ada perubahan nombor pengoksidaan. Yang ni dia dah bagi nota untuk kamu. Tengok charts dia. Ni panduan. Okay, tapi dalam exam dia tak bagi. Okay, yang ni awak boleh cuba kira semula. Itu yang kira hari tu pun hanya Alif seorang je hantar pada cikgu. Payah pun tak hantar. Itu yang soalan pengoksidaan ni hanya Alif seorang. Cuma Alif pun banyak yang saya silap. Okay, untuk fahamkan lagi kamu nak kira, cikgu bagi sikit yang ni untuk cara kira dan cikgu nak untuk hari ni adalah kamu kena kiralah settlekan yang soalan kira ni. Soalan kira ni masukkan nombor saja. Okay, Baik, so cikgu cikgu. bagi contoh dulu. Okay, kita tengok kat sini. Mungkin sebab hari tu pun yang pengiraan ni pun cikgu bagi dalam bentuk video je. Cikgu tak ajar secara GM kan. So cikgu tunjukkan pada kamu. Okay, untuk yang ni. NH3. Okay, NH3. Awak tengok dulu apa-apa, tengok ada ke tak charge kat atas. Tak ada. Kalau tak ada, dia punya total dia jumlah nombor pengoksidaan dia sama dengan kosong. Sama dengan 0. So N yang kita nak cari, so N kita gantikan dengan X. So ada berapa N? Ada 1 N. So 1X, 1 darab X. Kita tahu berapa nombor pengoksidaan dia. Tambah dengan ada berapa hidrogen? Ada 3. So nombor pengoksidaan bagi hidrogen berapa? Hidrogen dia positif 1. Kan H plus kan? H plus so positif 1. Sama dengan kosong. Nilai dia jumlahkan sama dengan kosong. So 1X so jadi X lah. X tambah 3 darab dengan positif 3. Jadi tambah 3 je lah. Sama dengan kosong. X sama dengan yang ini bawa ke belakang, dia akan jadilah negatif 3. Jawapan pun dah ada untuk guideline kepada kamu. So kamu cubalah kira. Cikgu tunjukkan pula untuk MN
Cl2 ni, sekali lagi ada charge ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang lain jangan senyap saya. Kalau tak faham, tolong tanya. Jangan senyap, pendam, peram. Jadi tapai nanti. Kalau tapai sekejap juga boleh makan. Cikgu, Yes. dalam tajuk ni dia tak ada jisim atom relatif kan? Ada. Kita tak gunakan jisim atom relatif. Tak ada. Kita tak gunakan jisim atom relatif pun. Kita hanya awak tahu macam mana kira nak nombor persidaan dia. Cuma nanti kita akan belajar E-note. E-note tu yang awak kena tahu tu nanti. E tanda kat sini. E-note. Dia ada perbandingan dengan nilai bagi apa tu? Apa pula tu? Perbandingan bagi potensial atau apa tu? Elektrod hidrogen. Yang tu nanti kita akan belajar selepas daripada subtopik ni lah. Tu memang subtopik yang baru. Yang cikgu dah belajar itu, dah cikgu kena belajar lagi hari Jumaat ni. So sebab itu yang ini memang kena fahamkan betul-betul. Jangan main-main dah. So yang ini Mn ni kita tak tahu. So 1 darab X. Tambah dengan 2. Cl berapa? Cl adalah kumpulan 17. So 1? Cl minus yang kalau awak ingat charge dia, itu cikgu kata jangan jangan lupa charge tu. Kat sini boleh bagi juga ni. Mana ni? Tak hafal dah lagi. Oh tak ada. Lupa dah. Hafal balik semula. Tak ada kat sini. Yang ini Cl minus. Kalau hafal charge dia awak senang nak tahu nombor persidaan dia. Bila negatif, Cl negatif, so dia negatif 1 lah. Dia punya nombor persidaan dia. Sama dengan jumlah dia sama dengan kosong. Sebab charge dia tak ada kat atas. So sama dengan kosong. Yang ini 1 darab X. X tambah dengan 2 darab dengan negatif 1 jadi negatif 2. Sama dengan kosong. So X sama dengan yang ini bawa ke belakang. Dia akan jadi positif 2. Yang ini sebab yang ini sama je jalan kerjanya. Cikgu tinggalkan untuk kamu buat. Kita cuba tengok yang ini. Yang ini ada charge. Yang ini ada charge dia kat atas. Cikgu ambil soalan yang ini. Yang Cn ni awak boleh tengok kat sini dia ada bagi juga. Nota kat sini. Ni namanya Cn ni adalah polyatom. Polyatom. Ni polyatom. Dia atom-atom yang bergabung bersama lah. Poly kan pelbagai kan. Poly banyak. Atom-atom yang digabungkan bersama. So bila Cn, dia punya nombor peroksidaan dia sama dengan negatif 1. Cyanida tu. So awak tengok kat sini. Ferrum yang kita nak cari. Berapa nombor peroksidaan untuk keseluruhan dulu? Negatif 3. Yes, negatif 3 disebabkan ada nombor kat sini. So jumlah dia sama dengan negatif 3 nanti. So yang Fe yang kita nak cari, Fe ada 1. So 1 darabkan dengan X. Tambahkan dengan Cn ni ada 6 tadi. Padam kan? Cn tu ada 6. 6 darabkan dengan berapa nombor persidaan Cn tadi? Negatif 1. Yes, negatif 1 sama dengan negatif 3. Masukkan nilai dia. Yang kalau tak faham lagi tengok balik semula, nanti cikgu akan share balik video ni semula. Balik rumah buat lagi. Balik rumah memang duduk rumah pun dengan korang. Duduk rumah tu saya sambil tu kan, lepas tu main-main game tu. Tengok video yang tengok viral lah apa, baik korang buat ni kan, latihan bagi faham dulu. So kat sini X tambah tolak negatif ni, darab negatif ni akan jadi negatif 6 sama dengan negatif 3. So X yang ni bawa ke belakang, dia akan jadi positif. Negatif 3 tambah 6, so sama dengan positif 3. Maksud betul lah. Boleh faham ke tak ni yang lain ni? Yang cikgu tengok Boleh. respon payah je, risau cikgu tengok. Okey. Pengiraan okey. So kerja kamu adalah cuba selesaikan semua soalan pengiraan nombor persidaan ni. Dari muka surat 13 tu sampailah muka surat surat 14 je. Sikit je.
Cikgu bagi Bukan dua je. kita tak dapat lagi ke? Voice ke cikgu tak dengar. Tak dengar? Tak, cikgu kata kerjanya buat muka surat 13 dan muka surat 14. Tak dapat lagi? Apa yang Viana tak dapat? Modul ni kan cikgu dah bagi soft copy-nya dalam grup. Oh, modul. Saya tak nampak apa-apa cikgu. Sorry cikgu. Modul soft copy-nya dalam grup. Buat muka surat 13 hingga 14. Soalan pengiraan nombor pengoksidaan. Okay, mungkin sekarang awak boleh tengok, nanti cikgu akan cuba share kan. Kalau awak boleh tengok kat Google Chrome, nanti cikgu akan download, cikgu akan masukkan dalam YouTube supaya awak boleh tengok. YouTube rasanya lagi mudah kot berbanding awak tengok dekat Google Drive tu. Okay, so rasanya itu saja. Ni pun dah 12.31. Kita akan jumpa balik hari Isnin Okay, hari Isnin pagi. Okay, itu saja daripada cikgu. Kalau ada yang tak faham. Alip, kau baru masuk ke apa, Lip? Dia baru bangun tidur, cikgu. Lip, Alip dah habis dah, Lip. Okay, so saya kat bulan apalah si Syahrir pun pergi tadi. Okay, so tu saja daripada cikgu. Harapnya kita akan jumpa minggu depan, panjang umur, panjang usia kan. Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama, cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Salam.